Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, juga Al-Fadhil Ustaz Siddiqi selaku penghubung, semua imam-imam yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang ceria ini kita sudah berada di separuh kedua dari Syaban. Bermakna kita dengan Ramadan tu makin dekat ke makin jauh. Ya. Berasa dekat dah tidak? Bila berasa dekat, sebab itulah tajuk kita pun ambang Ramadan. Dia sebenarnya ambang-ambang ni dekat benar dah ambang ni tak. Tapi nak suruh nampak dekat lagi tu, awal lagi tu ambang dah. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah dalam tazkirah ringkas ni ana akan sebut 10 wasiat sebagai persiapan dan pengisian sepanjang Ramadan, insya-Allah. Sebab apa kita kena awal-awal lagi buat persiapan? Sebab kita belajar daripada banyak kursus. Orang nak pergi haji, tuan-tuan hok pergi haji dah ni, berapa kali pergi kursus? 11 kali. 17 kali kursus. Ada hok 20 kali sampai Mekah. Lokal lagi tempat melata. Nah, sebab tak ajegi. Tapi Ramadan ni oleh kerana kita banyak kali dah melalui Ramadan, cuma kadang-kadang bila mari Ramadan tahun ni semangat tinggi. Mari Ramadan lain pula semangat tak apa tinggi. Ini puncanya sebab apa? Sebab itu kita setiap tahun kita kena ada program bagaimana persiapan, dalam bahasa Arab dipanggil isti'dad, persiapan kaifa nastaqbil Ramadan, bagaimana kita nak sambut bulan Ramadan. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan tanda, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah mula dengan panggil kita orang beriman. Kata di sahabat Ibnu Mas'ud, bila mu dengar ya ayyuhalladzina amanu, kita sebagai seorang beriman buka telinga, celek mata, lapang dada. Sebab sama ada Allah nak beri perintah yang baik untuk kita ataupun larangan yang terbaik untuk kita. Maka dalam ayat ini diberi kepada kita kutiba alaikumus shiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Oleh kerana puasa ni suatu ibadat yang terlibat dengan makan minum. Kita kalau terlibat dengan benda lain boleh tahan, tapi terlibat dengan makan minum ni rasa berat. Kau rasa suka? Bagi kita yang sudah bersedia ni, insya-Allah rasa gembira bila mari Ramadan. Rasa tak sabar-sabar lagi nak sambut Ramadan kan. Tapi ada setengah orang tak mari Ramadan, nak mari dah. Seminggu belum Ramadan tu habis restoran dia jajak. Makan sini makan, seolah-olah mari Ramadan ni bulan tak boleh makan. Kita kata tak boleh makan tu daripada subuh ke maghrib je, bukan tak boleh makan 24 jam. Di sinilah Allah Ta'ala letak satu objektif besar supaya kita tak terasa berat dengan Ramadan. Allah sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku dah perintahkan puasa ini kepada orang dulu daripada kamu. Maknanya bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kena puasa, umat dulu kena dah.
Tapi beza puasa dia dengan kita. Kita puasa kita malam je, dia puasa siang malam, kecuali antara maghrib dengan isya. Berhak puasa dia. Maka disebut di akhir ayat ini tujuan puasa kerana apa? Allah sebut la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Mana bila kita letak satu target yang besar, suatu tingkatan yang tinggi, tujuan puasa matlamat besar kita nak meraih sifat takwa, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kata orang motivasi kata, setiap orang yang ada target, dia akan usaha untuk sampai. Betul ke tidak? Kita hari ni target kita puasa nak apa? Ada juga orang bisik dia kata puasa ni lah ustaz peluang kita nak nak apa ni, nak turun sikit timbangan. Jadi ke tak jadi? Hak sebenarnya. Tahun ni bazar hidup balik ni. Mana agak? Nah, nampak suka je bila bunyi bazar hidup klik. Subhanallah. Mana suka hidup bazar dengan pihak penguasa MKN kata boleh solat tarawih di masjid. Berasa mana besar dua tu? Besar tarawih. Ni hodok sini. Hodok padan tu. Besar dia tu rasa tak? Jadi macam mana kita kata puasa? Pasal itulah ada seorang pendakwah ni, dia kata kalau kita Quran ni dia ada qiraat. Qiraat ni kita baca kan? Baca bagi depan boleh, baca bagi atas boleh. Dalam bab bazar Ramadan pun dia baca dua qiraat juga. Bagi atasnya bazar. Kalau silap kira dia baca bagi bawah. Jadi apa? Kata sendiri lah, maksud saya kata takutnya marah dia. Dia kata orang, dia kata ustaz kita nak cari rezeki. Tak kita pun tidak kata salah dia, salah kita. Pasal tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Qadhi tak boleh jatuh hukum kalau dia tengah marah. Dia tak adil, dia akan emosi. Tak. Sama juga kata di para pendakwah, kita jangan pergi beli makanan ketika lapar. Pasal apa? Sebab apa? Sebab kita lapar tak pergi beli makanan. Jadi membazir lah, dia nak berlaku ada lepas tu dah. Semua benda dia tengok, Allah sedaknya. Allah nak, oi lama dah tak makan ni. Oh sudah, akhir kali 3 telefon kan nak tolong mari akak. Hilal la'allakum tattaqun. Tujuan kita puasa kerana takwa sudah hilang. Kita kata masya-Allah, tabarakallah, kerugian besar para jemaah sekalian apabila kita tidak meletak satu tahap strategi yang besar untuk meraih sifat takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mukaddimah kita tentang Ramadan la'allakum tattaqun. Jadi matlamat kita besar di sini. Mulai saat sekarang kita kata cita-cita besar kita pada tahun ini nak meraih sifat takwa kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang bulan Ramadan dan sepanjang Syaban kita buat persiapan. Ni ada setengah orang tanya dia tu, ustaz, awal lagi ni, amal Ramadan dah. Saya kata dak. Amal Ramadan ni awal Syaban lagi. Sebab dalam hadis yang dibaca disebut oleh para ulama hadis bahawa permulaan kita sambut Ramadan dengan apa yang kita akan sebut nanti, iaitulah dengan yang pertama sekali tanda para jemaah al-wasiyatul ula. Wasiat yang pertama at-taubah, bermula dengan taubat. Hai silap. Orang bertaubat bulan Ramadan. Betul ke bulan Ramadan bulan taubat? Ke bulan Ramadan bulan rahmat? Siapa dia boleh jawab ni, kita nak bagi hadiah. Mana hadiah? Salah tak pulas telinga, betul boleh hadiah. Betul balik betul tak? Ya. Ramadan bulan rahmat. Kau bulan baru nak taubat. Ini satu persepsi yang silap. Bila kita ingat nak jadi baik, nanti tunggu bulan Ramadan. Kata tak, bulan Ramadan tu bukan baru nak jadi, nak tukar gear kebaikan. Itu baru betul. Bulan Ramadan kita mula nak tukar channel supaya lebih laju lagi keadaan ni. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bermula dengan bulan Syaban, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunat. Cuma kita ni aliran mazhab Syafi'i ni bila lepas pada setengah Syaban tak boleh puasa dah kecuali orang qada. Kalau kita balik rumah ni tanya isteri, tanya anak-anak, mu qada hak tahun lepas ada lagi ke tak? Dia kata ada lagi abah, ajak dia qada. Suruh dia qada. Ini tanggungjawab kita ni. Bukan tanggungjawab pergi ukur baju anak ya. Tanggungjawab apa ni, tanya qada puasa pun tanggungjawab kita semua. Kan? Mudah-mudahan tuan-tuan lepas dah tanggungjawab. Kalau tak tanya lagi, tanya dah ke anak-anak isteri. Hak qada
puasa tahun lepas? Tanya dah. Habis dah alhamdulillah. Ada setengah jawab, peceh dah ustaz, tak tengah-tengah puasa tahun lepas. Alhamdulillah 2 kali. Dah. Ini anak-anak muda ni, cucu-cucu ni tanya. Malam ni telefon, dah. Ni Tok Bah ni dia bahasa lah ni, bahasa jenis jadi Tok Bah, Tok Ma macam-macam lah ni dah. Orang dulu orang panggil Tok Ayah. Tak apa nak Tok Ayah lah ni. Biarlah musim dia nak kata apa musim dia. Pasal tu ada saya orang tu penceramah dia kata. Dia kata orang ni kadang-kadang dia buh nama anak tu dia ikut mana tempat dia duduk. Orang Arab dia duduk pada pasir, anak dia habis nama asak, nama singa, nama harimau dia belaka. Kita duduk kapur ni duduk alai hutan, duduk alai pokok-pokok, anak kita pun nama pokok bunga, pokok ros, pokok melati, pokok apa macam-macam dia bubuh nama anak. Baik, kita sekarang ni pun ikut juga dengan ni hadiah mari dah. Siapa dia jawab kena kita beri. Comel risalah ni ke? Tapi jangan jawab ramai-ramai tak cukup. Angkat tangan jawab. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia bermula dengan apa? Bermula dengan puasa pada bulan Syaban. Sebab apa? Persiapan untuk puasa Ramadan. Kita tak boleh puasa lagi ni. Nak tunggu puasa Ramadan kan? Biar biasa dulu. Maka permulaan yang pertama yang kita kena usahakan pada jemaah sekalian iaitulah kita bertaubat daripada dosa-dosa kita. Khusus tanda taubat khas masalah perhubungan di antara kita dengan keluarga kita, perhubungan kita dengan keluarga kita, dia panggil itu taubat khas sebelum menyambut Ramadan. Sebab dalam hadis Syaban, bila Usamah radhiyallahu anhu tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kenapa Rasulullah banyak puasa sunat pada bulan Syaban? Nabi kata syahrun yaghfulun nasu an. Bulan Syaban ni bulan orang terlupa ke dia. Satu, mana orang duk sibuk dengan bulan Rajab baru ni bulan besar, bulan haram, Ramadan bulan besar pula. Maka Syaban orang terlupa. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku nak hidupkan ibadat ini waktu orang lupa. Jadi kita pun waktu orang terlupa itulah waktu kita berhidup. Macam waktu duha. Kalau kita boleh solat duha, waktu setengah sibuk, tengah kawat, duduk di pasar, duduk mana, tiba-tiba kita boleh solat, kita kata ini waktu baik, waktu orang sibuk. Yang kedua, bulan Syaban ni turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, diangkatnya laporan rekod amalan kita diangkat, bukan tukar buku, laporan. Itu hak tukar buku tu malam Lailatul Qadar. Jangan tukar. Yang ini dia panggil malam bulan Syaban diangkatnya laporan amalan. Nabi SAW kata apa? Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaib. Aku suka waktu amalan aku diangkat sedang aku berpuasa. Masya-Allah tabarakallah. Cuma ingat, ada lagi hadis lain, hadis Isnin, hadis nisfu Syaban. Allah Taala tidak ampunkan, tidak diangkat laporan ni musyahin, orang yang berkelahi. Hak ni kita rasa agak berat sikit. Berat ke tak berat? Pada itulah kita kata taubat kita yang pertama, dosa kita dengan Allah, insya-Allah. Kata di imam-imam kita, Imam Nawawi, imam lain rahimahullah, dia kata, syarat kitanya menyesal dosa yang perbuatan kita yang lalu, tinggalkan dosa yang sedang dilakukan dan bercita-cita tak mau buat lagi, tak mau kembali semula, mengitis air mata kita, selesailah di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dosa kita dengan Tuhan mudah ke payah? Mudah. Tapi dosa kita sama-sama kita yang kita bimbang hari ini. Dosa sama-sama kita. Yang Nabi sebut musyahid. Illa bainahu wa bain akhihi syahna. Orang yang ada di antara dia dengan saudara dia permusuhan, maka orang ini laporan dia tidak diangkat kepada Rabbil Alamin. Maka taubat kita yang pertama sebelum hari Ramadan, patut bulan Syaban lah bulan bermaaf-maafan, bukan hari raya, hari bermaafan. Oh, dia kata budaya kita dah hari raya maafan, kata delay sebulan. Sebulan apa? 2 bulan delay. Orang bermaafan bulan Syaban, kita maaf hari raya. Hari raya tu bukan bermaafan, hari tak ada kesalahan. Itu sepatutnya situ. Boleh ke tak boleh kita ni? InsyaAllah, kena kata boleh. Mulai malam ni, ambil senarai-senarai, tengok orang-orang yang kita ada masalah dengan dia, selesaikan masalah. Bukan masalah kelahi saja, masalah hutang-hutang kita dengan orang.
Sebut hutang dia kata sensitif Ustaz hebat ni. Hutang ni sensitif. Sensitif apa? Waktu pergi minta dulu malik, waktu nak bayar lari. Kenapa? Kalau belok dah nombor tu hutang tu, pergi duduk balik malam ni. Biar dia tengok, oh hidup dah nombor dia, masya-Allah dah. Kali selai telefon dia baru ni. Cari balik. Kita dengan orang ni dua benda tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa dia berhutang dengan niat nak bayar, Allah Ta'ala akan tunaikan hutang kita tu, insya-Allah. Tapi kalau niat tak saya bayar, tak nak bayar, awal-awal lagi memang dia tak akan bayar. Habis kita tak mampu nak bayar, minta maaf. Tak boleh lagi nak bayar, ada masyarakat tersendiri, kita minta maaf dengan tuan dia. Maka para jemaah sekalian, bermula pada saat ini, yang pertama sekali dosa kita yang berat setara mana pun, kita kena mula dengan bermaaf-maafan, taubat kita daripada dosa-dosa kita dengan Allah dan dosa kita dengan manusia. Kita kadang-kadang dengan orang yang kita balas tu bukan orang lain, keluarga terdekat. Ini yang masalah sekali. Anak beranak, adik-beradik. Allahu Akbar. Ana kalau tengok sahabat-sahabat kita ni, kita kata kenapa nampak sering menyendiri, jarang muncul. Tak, dia kata maaf lah. Kita tak boleh nak bersosial dah sekarang ni. Nak buah-buah kedai kopi tak ada, pasal jaga orang tua sakit. Kita kata barakallahu fikum, Allah Ta'ala lah bagi berkat pada hidup kita. Kita selagi mak ada, kita tak terasa nikmat. Bila tak ada, baru hilang. Pasal itulah kata di para ulama, la yazalu rajul tiflan. Seorang laki-laki tu besar mana, hebat mana dia pun masih dianggap kanak-kanak selagi mak dia ada. Bila mak dia mati, barulah dia jadi rajulan, jadi orang dewasa. Sebab kita dengan mak ni, jangan anggap kita ni orang besar selagi dia ada. Maka hubungan yang perlu kita betulkan channel kita, hubungan kita dengan ibu bapa, hubungan kita dengan adik-beradik, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan kawan-kawan. Jadi hari ini kita betul balik, insya-Allah. Baik. Kita pergi kepada wasiat al-wasiyatus tsaniyah. Wasiat yang kedua, syukru nikmat bulughi Ramadan. Kita hendaklah bersyukur dengan nikmat bila kita sampai di bulan Ramadan. Ada dalam sejarah ni, dalam sejarah ulama ni, dia kata ulama salafus salih beberapa bulan sebelum Ramadan duk doa dah. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Dan serahkanlah Ramadan itu sepenuhnya untuk aku beribadat, melakukan kebaikan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang ketiga, terimalah daripadaku ibadat. Kita ni kalau buat ibadat banyak-banyak, penat-penat, tiba-tiba Tuhan tak kabul, ada faedah ke tidak? Tak ada faedah. Ada dari sudut akhirat kita. Mungkin dari sudut dunia lepas, sebab kita dah buat apa yang Tuhan suruh. Tapi dari sudut pahala, na'udzubillah, kita bimbang takut pahala kita hilang. Dalam Quran kata haba'an mansura, pahala berterbangan macam debu ditiup oleh angin. Kita tengok banyak. Allahu Akbar. Ada beberapa isu yang menyebabkan pahala kita hilang. Ini saya buat selingan ni sebab kita ada 10 wasiat ni. Tapi Al-Fadhil Tuan Imam bagi dah ekstra masa tadi. Kita sipah tu, kalau tak ada kita guna. Masa dia panggil masa tambahan. Di antara dosa yang menghapuskan perbuatan yang menghapuskan kesalahan, dalam sebuah hadis Nabi SAW beritahu, aku tahu seorang manusia ni datang ke akhirat ya'tuna dengan pahala amsal jibal Tihamah. Dia punya aset pahala macam bukit Tihamah. Bukit Tihamah ni besar bukit ni. Bukit di Arab Saudi nampak, banjaran dia panggil, macam banjaran bukit. Tapi bila sampai di akhirat, pahala dia jadi debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah. Orang tanya, sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, sifhum lana. Jalihim lana. Ya Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami. Sebutkan sifat mereka, siapa orang ni, bimbang kita. Nabi SAW bagi tahu dia sama dengan kita juga. Dia bangun malam, kita bangun malam, dia tahajud, dia salat. Tapi ini yang kita takut. Iza khalau bi maharimillahi intahakuha. Apabila dia sunyi-sunyi, tidak ada orang,
mereka melakukan maksiat secara senyap-senyap. Dulu kita duk mikir, payah juga nak dapat maksiat senyap-senyap. Tapi dengan kedatangan alat moden ni, dia panggil gadget ni. Kenal belakang gadget tak? Pasal ada satu masa dulu, minggu ke berapa dulu hak khutbah, tajuk dia gadget. Khatib ingatlah. Gagal lepas maya jemaah tu. Dia kata menate gapo gadget-gadget ni, tu email duk ayat ni. Jangan. Tu email kena syarah juga kalau benar-benar pelik-pelik ni tak ada nak make main gadget. Gadget ni hak telefon tu lah. Hak telefon dia poket tu dipanggil gadget tu. Ni alat-alat begini ni, bagai-bagai gadget belakang. Dengan adanya alat gadget ni tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula buka YouTube cari Abu Anas kuliah. Nak tengok yang ulangnya kuliah malam baru ni. Jumpa muka lain. Jumpa arak duk gelek, senyap situ mana. Ini bimbang kita ni. Pukul 4 pagi bangun, ingat nak baca Quran, buka handphone, jumpa barang-barang lain pakai duk gadget situ, kita nak kata na'udzubillah. Idza khalau bi maharimillah intahquha. Bila dia diam-diam, tak ada orang tengok, tak ada CCTV, tak ada apa, mereka melanggar SOP ataupun PKP syariat, melakukan maksiat secara terang-terang. Orang tengok zahirnya warak, alim, pukul 4 pagi bangun tapi tengok cerita pelik. Subhanallah. Ini kita bimbang. Yang kedua yang menghilangkan pahala kita yang kita takut, iaitulah dia panggil hadis al-muflis. Pernah Nabi tanya sahabat, atadruna mal muflis? Kamu tahu siapa dia muflis? Sahabat kata, muflis ni orang banyak utang tak ada duit. Nabi kata tu muflis dunia, al-muflisu fina. Muflis kita ni, muflis di akhirat ni, iaitulah orang yang datang bawa pahala solat, pahala sedekah, pahala banyak pahala dia, tetapi dia juga telah memikul dosa-dosa yang banyak sebab dia khianat kepada orang, dia fitnah kepada orang, dia pukul orang, dia macam-macam. Maka pada akhirat esok, dan waktu perbicaraan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil pahala dia beri pada orang dia khianat. Kita bab napa orang dah insya-Allah. Nah, zaman muda ada kok hak gedebe-gedebe. Ada sini gedebe. Nah, tak boleh salah sikit pelepain lalu. Tapi zaman lah ni gedebe kitanya duduk tanya hujung jari ni, main gadget. Tengok poster yang fitnah pun kita sebar juga. Tengok berita hak tak betul pun kita tulis sebar juga. Ini semua di akhirat esok kita akan bertemu dengan tuan-tuan masing-masing. Pada saat pertama, diambilnya pahala kita diberi pada orang tu. Suka kawan tu. Moleklah mujur mu tolong ngopak aku atas dunia dulu. Aku malah zikir dah. Kau duk main ngutik pahala free. Tapi jangan pula nak seorang ngopak kita pergi pasar pagi, pak orang mah kita pakar pelik-pelik tak. Nak seorang kata kita biar boleh tak boleh. Tu kita buat fitnah pada orang, jangan buat. Hak orang kena kita betul-betul, kita akan meraih pahala. Pada itulah kita kadang-kadang kan musim-musim gini orang atas poster, pangkoh macam-macam. Ada orang atas balik, dia kata ustaz tengok orang yang kutuduh hantar macam-macam. Kita kata saya teringat kepada kata-kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah taala bila orang cerita kepada dia, Imam ada orang ngopak kamu, dia kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku pahala yang aku tak buat. Boleh ke apa kita? Tak tahu apa pahala kita duduk tidur rumah orang duduk ngopak kita, pahala tu tunggu di akhirat kita nak ambil pahala dia. Kamu dia bila habis pahala dia, diambil dosa orang tu campur atas kepala dia, summa turiha finnar wal iyaz billah. Baik, kita masuk kepada tajuk kita, syukru an-ni'am. Bila sampai je bulan Ramadan, yang pertama sekali kita kena syukur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla sampainya kita di bulan yang diberkati. Bulan Ramadan, bulan yang dikasihi oleh semua kita, yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, dan nafahatur Rahman, limpah kurnia Allah Ta'ala sangat luas di bulan Ramadan. Habis syukur saja. Apa tanda syukur? Kata di para ulama, tanda syukur, setiap syukur ada kategori. Tubuh sehat, alhamdulillah, puasa. Mampu untuk berdiri, mampu, solat. Pernah Nabi SAW solat sampai bengkak kaki. Bila Aisyah tanya, atau sahabat lain tanya, ya Rasulullah, kenapa ni? Nabi jawab sepatah, afala akunu abdan syakura. Tak patutkah aku jadi hamba yang bersyukur? Maknanya tanda kita syukur, ibadat.
Mulut kita bergerak, tanda kita syukur Ramadan, baca Quran banyak. Boleh ke tak boleh? Tahun lepas boleh berapa kali kau tahun lepas? Banyak kali boleh. Engkau tak pergi mana ke? Tak, senyap PKP dia panggil. Siapa ada lepas raya, ada orang osak dia kata, ustaz saya pandai ada jadi metraweh. Tu ya jadi tarik penyakut kain lansir lah berapa nak jadi tu email raya tu. Tak. Khutbah raya kalau tak pakai tokak besar tapi nak ajak ceritanya pakai ambil gambar macam-macam tokak tu bik. Siapa mufti masa tu bertegur dia kata apalah dia kata bagi pelik-pelik. Baik. Mana tanda kita syukur isikan Ramadan itu dengan ibadat. Dalam Quran yang kita baca tadi syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran ayat 185 Baqarah Allah kata apa? Bulan Ramadan tu bekas kepada Quran. Kita ni kalau kita cerdik, kita gosok bekas ke, kita isi tu kena mahal. Bekas mahal ke isi mahal? Ni ada setengah orang ni jangan main, kita pergi rumah dia sedap dia. Oh, Ustaz, ni saya baru balik daripada luar negara ni, beli pinggan ni harga 5,000 pinggan. Kalau pinggan 5,000, makannya dalam harga berapa? Mikir kita tidak. Allah, makannya sedap ni atas ni. Senyap-senyap bunyi sereh-sereh duk soyok plastik Indomie. Pakai Indomie pinggan harga 5,000, tak se. Maknanya Ramadan tu bekas Al-Quran. Habis kita isi dengan Quran baca 2-3 muka surat ya. Allahu Akbar. Kita kata ini sangat kerugian besar. Maka tanda kita syukur pada Allah Azza wa Jalla, pengisian tu ada insya-Allah. Dalam senarai yang kita bagi ni ada beberapa risalah tentang cara-cara nak sambut Ramadan dengan sahurnya, dengan iftar. Ada lagi banyak lagi risalah. Untuk Ramadan saja kita ada 6 risalah. Mungkin anda bagi ke ustaz. PDF ustaz boleh sebarkan kepada grup masjid insya-Allah. Kita nak bagi tak ada cetak. Baiklah, kita pergi kepada wasiat yang ketiga. Tanda al-wasiyatus salisah ta'allum ahkam Ramadan. Sebelum masuk Ramadan kita juga kena belajar hukum hakam puasa. Ni saya nak tanya ni. Kita puasa berapa puluh tahun dah? Betul? Ikut umur lah kan? Siapa dia boleh tahu berapa rukun puasa? Angkat tangan. Ana tahu, semua tahu belakang dah. Dia malu nak akak. Ya. Dia kata takut apa nak hadiah ya pasal ustaz. Berapa rukun puasa? Ramai-ramai apa tak apa. Nak suruh ingat balik. Satu. Berapa dia? Makan minum. Tapa maghrib. Alhamdulillah. Siapa lagi nak jawab? Berapa rukun puasa? Rukun puasa ni simple sekali. Ulama fiqh kata rukun puasa tu niat. Lepas tu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Habis cerita. Berapa dia batal puasa? Panjang pula lah cerita dia. Tapi dia punya rukun tu mudah. Yang pertama, tak makan. Yang kedua, tidak minum. Yang ketiga, tidak melakukan persetubuhan. Banyaklah. Yang pentingnya, kita kena belajar hukum hakam puasa. Kita ni rasa relax puak kita ni. Ni sehari dua ni pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sedang kempen. Dia minta supaya kita ni kempen para jemaah supaya daftar untuk injek vaksin. Daftar belakang dah. Kalau kena bulan Ramadan macam mana? Keluar dah majlis fatwa sudah bersidang. Harus tidak membatalkan puasa. Kita kata Masya Allah, para ulama kita ni tak duduk diam dia. Maka yang ketiga kita kena belajar hukum hakam puasa. Perkara yang wajib kita kena buat, perkara yang wajib kita kena tinggal, perkara yang elok kita buat, perkara yang tak comel kita buat, kita belajar. Kita kadang-kadang nampak waktu ya. Kalau puasa tak makan, tak minum, itu ya puasa. Dia panggil puasa tak masuk. Hak keluar, tak puasa. Jelas ke tidak? Puasa tak masuk. Hak keluar, tak puasa. Siapa dia boleh hurai cerita ni? Kata sekejap dengan hak keluar tak puasa. Cakap tu lah. Buat tu kat pagi pas gelap tak berhenti-berhenti.
Kata orang tak mudah juga. Mari masjid, parking depan tangga. Orang apa ni? Orang tegur kereta dia depan tangga, kita kata, nyom maki. Itu dia panggil, kita kena puasa belaka, keluar masuk pun kena puasa. Hak keluar mungkin lebih payah nak jaga daripada hak masuk. Hak masuk tak makan, tak minum, masuk. Tapi hak keluar ni masalah ni. Perkataan kita, percakapan kita, sehingga Nabi SAW sebut dari man lam yada' qawla zuri wal amal bih. Siapa dia bercakap benda yang tak baik, masih lagi berterusan bercakap, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tak berajak mempuasa lagu ni. Puasa tak makan, tak minum, tapi puasa hak keluarnya tak puasa-puasa. Allahu akbar. Baik, wasiat yang keempat. Kita ambil ringkas-ringkas. Iaitulah kita meletakkan keazaman dan semangat yang tinggi. Boleh ke tak boleh kita letak keazaman dan semangat yang tinggi untuk melakukan yang terbaik puasa tahun ni. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah, kena kata insyaAllah boleh. Baik. Biasa kita solat tarawih berapa rakaat? Nak muhasabah sikit, nak tengok tinggi tak tinggi ni. Sini masjid kita ni 13. Ada masjid 20, 23. 8, 13. Sebelah lah sekali dengan witir kan. Ada ke tidak hak lagi tengah jalan? Tanya Tok Email lah. Tok Email. Kalau buat 20 lari. Kalau buat 8 lari juga. Lepas tu lagu mana Tok Sibil lari? Ni, nak bicara sikit malam ni. Biar puas hati, macam mana tak mau bagi lari? Awak makan sedap, dia pergi mari pula. Dia duduk dengar atas naga tu. Punya sallallahu alaihi kali tu. Anak sudah. Tuan-tuan, puan-puan kena ingat. Ada sebuah hadis motivasi, tanda hadis ni. Biasa bulan Ramadan, anak cetak dia punya poster. Kita gantung di kaki masjid. Solat tarawih sampai sudah, jangan lari. Tajuk dia. AJK kata kalau kita tutup itu, dia kocok itu, nak pergi tandas, kena buka juga. Yang kita boleh ikatnya hati manusia. Dengan apa? Ada satu malam, Nabi SAW tarawih sampai setengah malam. Setengah malam ni, dekat pukul 12 lah kali. Sahabat-sahabat tak puas hati. Ada juga hal jenis komplain zaman Nabi. Pak kita ni kalau panjang sikit, kau kena komplain ke tak? Allah tu email mentah kau dia hafal Quran ke? Allah, puas hatinya baca. Tu email kena marah. Zaman sahabat dia komplain Nabi, dia kata ya Rasulullah, baru setengah malam. Lau nafaltana baqiyat ilailatina. Ya Rasulullah, baru setengah malam. Kalau teruskan lagi, sabar kat sahur ke comel. Ada orang nak komplain lagi ni. Kalau ada nak komplain lagi ni, tu email lagi. Allah, pukul 12 nak lagi. Tu kai email lain. Nabi SAW, sifat dia rahmatan lil alamin. Sebut derah pun tak apa dah. Rahmatan lil alamin, sifat Nabi. Dah. Nabi tahu kita banyak masyakkah. Esok nak kerja, ada orang uzur, ada orang tua. Nabi tak layan sahabat. Tak kata, masuk mula? Tak. Tapi Nabi beri taujih bagaimana nak mencari himmatun aliyah, jiwa yang tinggi, tak mau lari. Nabi kata apa? Innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia solat sekali dengan imam sampai sudah. Tanda tuan-tuan hadis ni. Siapa dia solat sekali dengan imam sampai sudah, tak lari. Imam 8-8, 20-20. Kita tak bicara bab 8-20 tu. Balas tak ada kerja dia panggil. Dia balas 8-20. Berkatak meja dalam JK masjid. Yang ada cerita ni. Tak ingat ada masjid mana. Kita pun tak cerita ingat. 20. Itu imam kata 8 sudahlah. Mazhab Syafi'i 20. Kekallah 20. Siapa dia hak lari dulu? Hak katak meja tu lari dulu. Dia rupanya dia nak nyusah orang. Ada juga lagu tu. Jangan. Kita jangan susah orang-orang. Tak. Kita 8-20 kita tak sekelai. Yang kita naknya, ni kita kempen. Nabi kata apa? Siapa dia solat sudah sekali dengan imam,
Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Balik tidur rumah, malaikat duk tulis pahala penuh, full. Tarawih sampai subuh. Nak ke tak nak kita? Deras sikit. Nak ke tak sih? Nak lari lagi ke tak? biar tu tak saya lari. Nak lari kelik ke tak tahu ni? Tak email, insya-Allah tak lagi tahu ni. Kita KP biar kemah. Nanti anak hantar poster tu boleh kata sini, kempen. Jangan lari tengah jalan. Sebab ada setengah masjid dia buat 8 sebab apa? Sebab orang lari kalau 20. Kalau buat 8 lari pula ikat kaki lah. Tak ada semangat lah kita je. Habis. Baik, kita letak semangat, insya-Allah tarawihnya ada, tadarus Quran ada, kita ikut. Berpadalah kita dengan tangisan Ramadan tahun lepas, tak boleh mari iktikaf di masjid. Tak boleh mari tarawih, tak boleh mari tadarus. Tahun ni insya-Allah boleh. Yang kelima, al-wasiyatul khamisah. Allah Ta'ala sebut ayyaman ma'dudat. Puasa ni berapa hari saja? 29 atau 30, tak lebih pada tu. Tak ada 31 hari. Tak ada dalam bulan Qamari 31. Dia ada 29 dengan 30. Lama ke sikit 30 hari? Tak dalam kepala kita, sebulan lama. 29 hari sikit. Nah. Ana pernah tanya waktu ceramah kaum muslimat. Kata saya nak tanya muslimat ni. Kalau puasa seminggu je berasa cukup ke? Hoi, tak mau ustaz. Kena kekal sebulan juga. Memang kena kekal pun syariat, cuma dari sudut psikologi motivasi. Kata kalau andai kata Allah syariatkan puasa ni seminggu, berasa puas hati? Tak boleh. Sebab ada orang perempuan haid dia seminggu. Kalau betul lah hari nampak anak bulan, hari ni pula banjir merah, macam mana? Assalamualaikum lah dia tak puasa. Allah Ta'ala Maha Kaya, paling lama haid 15 hari 15 malam. Kita ada 15 hari lagi untuk pengisian. Alhamdulillah, nikmat. Tu dari sudut pengisian. Dari sudut tepuh baju. Ada juga jawab, tak ada ustaz. Seminggu baju tak ada siap. Dia rupanya ada lagi bagai lain di sebalik itu. Kita kata tak apalah, itu sampingan. Mana kita letak bahawa puasa ini ayyamin ma'dudat. Kadang-kadang kita ingat lagi niat yang malam pertama dengan niat malam akhir, teringat lagi di telinga kita, maknanya tempohnya terlalu sedikit. Sebab itulah Nabi SAW sebut raghima anfu rajulin, malu besar mana-mana orang yang sempat melalui Ramadan daripada 1 sampai 10 dia lara. Allah bagi peluang dia 10 tengah, 11, 20 leka, 21 sampai raya tak taubat juga. Nabi kata raghima anfun, malu besar orang di depan Tuhan esok. Peluang diberi 3 kali 10, dia masih lagi belum dapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Rugi tak rugi kita? Kata bahasa orang tua kapu ni sedap. Dia kata kita ni dengan Ramadan jangan jadi macam makan tebu. Tebu ni dia manis lek mana? Manis lek bawah. Hak lek atas tu tak apa nak manis. Maknanya dia kata awalnya gaji dekat nak raya hilang. Ini masalah kita. Tapi ada lagi satu banding yang sedap lagi. Anak lagi ceramah ni kempen solat Jumaat. Pengurusi masjid kata ustaz, tolong bagi tahu pada jemaah saya ni jangan jadi macam kapal selam kita dengan masjid. Kata tuan pengurusi, apa dia kapal selam tu? Kapal selam dia duduk dalam air ke duduk atas darat? Duduk dalam air. Hak tak boleh tergelar tu cerita lain. Nah. Baik. Duduk atas darat tu bukan kapal selam, tu kapal dia panggil apa ni? Kapal pameran. Baik. Dia duduk dalam air, timbul jarang-jarang. Maknanya kita dengan masjid macam kapal selam, hari Jumaat je timbul. Ada orang lain kata, hak berat lagi ustaz ada. Kata apa? Kapal selam setahun sekali muncul. Hari raya je ada. Hak ni berat lagi. Nak kita tak? Jadi kita dengan kapal selam jangan. Jadi katanya kita dengan Ramadan jangan jadi macam orang makan tebu. Awalnya manis, ujungnya tawar. Tak? Baik. Yang keenam, kita ringkas-ringkas ini. Banyak lagi. Wasiat yang keenam, kita kena ambil di bulan Ramadan sebelum kita sambut Ramadan, istilham al-mawa'iz wal ibar. Mengambil pengajaran-pengajaran. Tuan-tuan baca kisah
ulama-ulama salafus saleh, ataupun yang awal sekali yang paling kita kena baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat apa di bulan Ramadan? Nabi buat apa? Masuk bulan Ramadan, tidur. Tuan-tuan senaraikan, peperangan yang besar, Al-Ghazawatul Kubra, berlaku di mana? Ramadan. Yang pertama sekali peperangan dalam sejarah umat ini, dia panggil Ghazwatul Badar Al-Kubra. Peperangan Badar Al-Kubra berlaku pada 17 Ramadan, hari Jumaat, tahun yang kedua. InsyaAllah 17 Ramadan ni, minta ustaz kita ni bagi cerita peristiwa peperangan Badar. Kita jarang ada sambut dia, kita ingat nuzul Quran je. Sebab ada setengah negeri di nuzul Quran tu cuti, setengah negeri tak cuti. Ada satu negeri sebelah ni cuti, sebelah ni tak cuti. Betul lagi pergi ceramah situ, dia kata sini turun Quran ustaz, alik ni tak turun pasal tak cuti. Sedap juga dia punya bahasa orang masjid dia tahu. Dia kata, oh kata sini turun, sini tak turun. Pasal negeri ni cuti, negeri sebelah tak cuti. Macam-macam dia punya istilah. Baiklah para jemaah sekalian. Maknanya kita kena ambil peluang di bulan Ramadan ni, kita baca sirah Nabi yang Nabi kita buat di bulan Ramadan. Maknanya dipanggil Al-Ghazawatul Kibar, peperangan-peperangan besar berlaku pada bulan Ramadan. Kita jangan anggap Ramadan ni boleh tidur. Bulan Ramadan ni orang tak kerja, orang tidur lah. Habis sahabat-sahabat kita hodok kerja rumah batu ke apa tu, itu dia ada fiqh dia sendirilah, kan? Kalau dia tak mampu macam nak buat, Allah Taala ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, panjang perbanyak. Yang penting kita naknya, kita kena ambil pengajaran untuk Ramadan sendiri. Pasal tu lah dia kata Ramadan tu sendiri, nama dia Ramadan tak ambil daripada perkataan ar-ramdu dengan makna panas. Ramadan tak ambil daripada perkataan ar-ramdu dengan makna panas. Sebab apa? Kebetulan waktu orang buat nak susun nama bulan dulu, Ramadan tu jatuh bulan panas. Tapi walaupun dia musim kita ni, walaupun Ramadan jatuh musim hujan, tak boleh tukar nama tu. Tak. Macam nama kampung, dulu kan kampung, nama pokok kampung, tapi pokok tu mati, pokok kampung situ dia. Ya. Pasal tu setengah-setengah kawan-kawan ni, bila dia mari pondok kita, dia duk cari pokok durian. Nama kampung sungai durian, bukan pokok durian, cari apa tak jumpa. Ada kawan mari daripada rumah, dia beli kayu jati, buah durian besar, dia kata, "Tok, mari hadiah kita." Macam perli, dia kata. Mari mesti tidak, kalau ada musim-musim durian, boleh makan sungguh dah. Nah, baik. Maka Nabi sebut dalam hadis, lis-saimi farhatan, bagi orang puasa tu dua kali suka. Suka ketika boleh buka puasa, suka kita boleh berhari raya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, suka yang paling besar ketika kita bertemu dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah, gembira kita. Baiklah, kita pergi lagi kepada wasiat yang ketujuh. Semua ibadat kita mesti mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Berapa kali Nabi sebut dalam hadis yang sahih, tuan-tuan tanda, Nabi kata, man shoma ramadana imanan wahtisaban. Man shoma ramadana imanan wahtisaban. Siapa dia puasa dalam keadaan dia beriman, wahtisab, mengharapkan pahala. Tengok. Ihtisab dengan makna apa? Mengharapkan pahala. Man qama Ramadan, siapa dia berdiri pada malam Ramadan, imanan wahtisaban. Man qama lailatul qadri, sama juga. Maknanya para jemaah sekalian, di dalam proses kita melakukan ibadat ini, semuanya kita mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya bila kita nak pahala, jawabnya kita kena apa? Kena ikhlas. Segala kerja buat kita, biarlah kita ikhlas semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Boleh tak boleh kita ikhlas? Kena bagi boleh lah. Ikhlas ni tak payah tulis, dia duduk dalam hati. Pasal tu kata di para ulama, dua sebab Allah Ta'ala kabulkan ibadat seorang hamba dia. Tanda, dua syarat. Dua syarat Allah Ta'ala kabulkan ibadat. Syarat yang pertama, kena ikhlas. Man shoma Ramadan imanan wahtisab, mengharapkan pahala. Syarat yang kedua, iaitulah kita kena buat ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah dia panggil mutaba'atun Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'atun Nabi maknanya kita kena ikut Nabi buat. Jadi apa senarai yang Nabi kita buat di bulan Ramadan, alhamdulillah para jemaah sekalian, senarai dia tidak banyak. Saya akan senaraikan secara ringkasnya pada malam ini insya-Allah. Baik. Maknanya semua benda kita kena buat berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena buat. Ni ada orang tanya soalan, pelik juga soalan dia tanya. Dia kata, "Ustaz, ramai orang kempen jamuan buka puasa." Kempen buka puasa. Sebab apa? Sebab kan Nabi sebut dalam hadis, siapa dia man fattara saiman. Siapa dia jamu orang buka puasa, dia boleh pahala macam orang pahala orang puasa tu boleh sama kita. Pasal tu khilaf setengah masjid. Kita kena makan selalu masuk waktu. Kalau makan buah tamar je, kemudian minum air, jadi pahala orang buka puasa tu boleh kau tuai tamar. Betul ke tak betul? Kita munakashah malam ni. Betul ke tidak andaian dia tadi? Kalau masjid kita ni, kalau kita buat buka puasa, makan selalu ke berbuka dulu dengan air tamar, lepas tu kuih, lepas tu semua solat baru makan nasi? Selalu. Pasal apa selalu? Beres selalu. Bukan sebab takut tak boleh pahala ni tak? Tak apa. Pahala tu saya tidak jadi masalah sebab masuk fattara saimah bukan we makan buka puasa je. Maknanya sekali kenyang. Package lah makan air, minum buah, apa nasi termasuk semua sekali. Itu dipanggil sekali kita kenyang. Kalau tidak, tak mahu kita pakai buah tamar sajalah. Tak, boleh dah pahala beres. Buah tamar pula. Lah ni orang duk KP ajuah ni musim PKP ni. Allah kuat sungguh ustaz-ustaz kawan kita ajuah saja. Ya. Siapa rumah kita tak butuh ajuah. Ada macam orang kata. Dia maknanya mazhab PKP ni banyak benda hak pelik berlaku ni. Dia kata setiap pasal tu kita kata setiap ada apa ni mihnah, ada ujian, ada di sana hikmah yang kita tak tahu. Allah Taala Maha tahu. Maka para jemaah sekalian kita kena letak, kita kena buat, dia kata kempen buka puasa, kempen sahur tak ada. Lepas tu dia nak kempen sahur boleh ke tak boleh? Saya kata kempen lah sebab tujuan sahur untuk nak makan, nak berpuasa. Jadi sama juga pahala tu insya-Allah. Tuan-tuan kempen sahur. Cuma orang nak masuk sahur tak ada kedok cerita lain. Kan? Baiklah para jemaah sekalian. Berapa dah kita? 6. Jadi dah hak 6 ni kita perluaslah. Mana dalam kita di antara amalan-amalan Ramadan yang kita kena buat, ada satu pamflet yang saya senaraikan, iaitulah yang pertama sekali kita kena berpuasa, kemudian kita pergi ke yang ke-8 ini, qiraatul Quran fi syahril Quran. Kita kena baca Al-Quran pada bulan Al-Quran. Baca Quran. Dia baca Quran ni ada dua cara. Ada setengah ulama ni dia baca laju, khatam, dia panggil baca khatam. Sehingga diriwayat oleh murid Imam Syafi'i sendiri rahimahullahu taala, dia khatam 2 kali bulan Ramadan. 2 kali sehari. Sehari, siang, malam. Logik ke tak logik? Boleh khatam Quran 2 kali sehari, logik ke tak logik? Tuan-tuan baca Quran 1 juzuk berapa minit? 1 juzuk berapa minit? Sejam. Boleh 10 juzuk ya. Orang hafal Quran, dia baca lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit ataupun 15 minit. Kalau 15 minit 1 juzuk, 10 juzuk berapa? 4 jam khatam. 4 jam. 4 jam boleh khatam. Berapa bujuk? 8 jam khatam. 1 hari. Sempat. Imam Syafi'i ini bukan sebab kita. Bismillah 4 kali. Gagak sudah. Dia ni fasih, laju. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan nak tengok, legasi Imam Syafi'i ada. Seorang budak buta di Mekah, di Arab Saudi, nama dia Mujahid Al-Maliki. Jihad ke Mujahid? Jihad Maliki. Budak lagi dia. Tahun lepas ana dapat Twitter daripada Syekh di Mekah. Dia kata Mujahid ni jelmaan baqiyatus salaf.
Jelmaan ulama salah dulu kita baca Imam Syafi'i 2 kali sehari. Rupa-rupanya masih ada lagi budak zaman kita ni, dia khatam 2 kali sehari Quran. 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Masya-Allah tabarakallah. Kita duk hanggut dengar cerita ke? Kita tahu ni nak berapa kali? Baru sapak kita. Kita tahu dengar cerita saja, kalau kita cerita kita nak sapak kita. Kita tahu ni berapa kali nak khatam? Jawab kau biar dengar sikit. 2 kali boleh? InsyaAllah. 2 kali nak ustaz. Anda duk perhati tengok kita ni di antara azan dengan iqamat 10 minit 15 minit. Hak tu pun kalau kita istiqamah maya 5 waktu ni habis dah, cukup dah. Masalah yang kita ada. Waktu zuhur biasa kita habis masa dengan makan. Waktu ni kita habis waktu makan saja dengan baca Quran. InsyaAllah 2 kali. Paling kurang 2 kali khatam. Boleh ke tak boleh? Satu lagi baca ni panggil tadarus. Tadarus ni kita baca dengan terjemahan. Nanti kita ikut juga di masjid, tak ada masalah. Jadi dua-dua kita buat. Tadarus buat, baca untuk khatam kita buat juga. InsyaAllah mudah-mudahan syahrul Quran diisinya dengan Al-Quran. Alhamdulillah para jemaah sekalian, orang yang berdamping dengan Quran, kata di para ulama, tak ada orang yang berdamping dengan Quran kecuali dia mulia. Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Orang yang baca Al-Quran ni, orang yang dekat dengan Allah, orang yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita nak jadi orang istimewa ke tak? Bukan anak istimewa ni. Ya tu kalau ni anak istimewa, orang istimewa lain. Tak, macam kita juga kalau beli barang nak asli, kalau jadi orang tak mahu tak? Kita tak ada kaca, dia keturunan dia. Jadi kita jangan ambil hak orang. Baiklah, kita dah bersetuju dah untuk khatam Quran. Kalau hak paling berat apa biar adalah sekali. Ada setengah orang ni dia selalu bergantung kepada syarikat swasta. Ke zaman kita ni banyak syarikat swasta. Ni ada dia orang isi borang. Siapa dia sayang ke ayah dia, dia bayar. Bayar 20 ya boleh sekali khatam kau. Bayar 500 khatam Mekah. Kita kata kita dengan ayah kita tak swastakan kita. Mak kita suap masih kita makan mulut, betul tak? Basuh baju dia kita dengan tangan yang mulia. Ayah kita membanting tulang cari makan kepada kita. Tiba-tiba kita nak swasta ke ayah kita pahala. Logik munasabah ke tidak? Tanda sayang ke ayah lagu ni? Tak. Orang sayang ke ayah mulut dia sendiri. Rabbighfirli wali walidayya. Paling kurang setiap kali lepas maya, Rabbighfirli wali walidayya. Aja kata, Rabbighfirli wali walidayya. Boleh dah? Ingat? Tak ingat nak ajar apa cerah malam ni? Aja kata, Rabbighfirli. Masya Allah ingat belakang dah, tak ingatnya berapa? Apa tak ingat? Tak saya ke ayah ngemak kau? Oh saya ustaz, setiap hari raya pergi kubur ayah. Wah hati kau raya sekarang, tahu. Ni pula mari pula gaya-gaya pula tak ada cabut rupuk pula. Oh susah pula nak jawab kita macam-macam cerita dunia sekarang ni berlaku. Setiap kali solat lebih beliau dia. Bila kita baca Quran, kalau kita apa? Kita niat ya Allah berdoa pada ayah kita, pada mak kita. Itulah tanda anak sayang ayah. Tapi kalau tanda semua benda dan swasta belaka, itu bukan tanda sayang kita. Orang panggil lepas batu tangga kata orang. Baik. Jangan kita bermudah-mudah, jangan malas. Ada setengah orang ni dijawab gitu. Tak apa tak baca Quran ustaz. Saya wasiat dah anak saya. Setiap bulan Ramadan 5 masjid kita cari barang isi. Kita masalah dosa pahala, masalah pahala ni kena ikhlas. Kalau orang baca kerana pitih boleh pahala ke tidak kita tak tahu. Baik. Panjang cerita Quran. Masa kita pun semakin tamat. Wasiat yang ke-10 iaitulah kita juga kena banyak baru 8 tadi kan. Wasiat yang ke-9 i'tikaf. Kalau kita boleh i'tikaf, tak tahulah SOP tahun ni boleh i'tikaf ke tidak. Boleh ke tidak dibenarkan sekadar tarawih ya. Kalau tak boleh i'tikaf juga, kita mari waktu dibenarkan masuk masjid. Contohnya boleh tarawih boleh masjid dibuka daripada 5 pagi sampai pukul 10 malam. Kita duduk di masjid. Pukul 11 malam balik rumah,
dengan kita niat hati kita berektikaf di masjid. Insya-Allah tuan-tuan tidur atas tilam empuk di rumah, pahala kita mu'takif. Nak kata saya? Suka kita. Tapi syarat kita kena buat waktu boleh. Ni ada setengah muslimat ni bila mari 10 akhir Ramadan, dia hantar surat. Ustaz, saya sedih. Apakah amalan yang boleh saya buat nak dapat Lailatul Qadar sebab dia uzur tak pergi masjid. Kita kata keuzuran tu tidak menjadi halangan sekatan untuk wanita mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Dia tak boleh solat dengan baca Quran, yang benda lain boleh buat. Cuma bila kita tanya dia, siasat balik, kata puan, sewaktu takhid baru ni, awal Ramadan baru ni, baca kau dok Quran? Dia kata dok lagi lah, nak tunggu 10 akhir. Kata, kau ni tak jadi lah, tak lihat. Kita ni kalau kita umur 60 boleh pencen kerja kerajaan. Ataupun kerja tentera boleh pencen. Nak boleh pencen tu ada syarat ke tidak? Berapa tahun khidmat? 20 tahun. Kalau askar? 2. Ada syarat. Kita macam tu juga. Kalaulah tuan daripada awal Ramadan puluh baca Quran, pergi masjid, iktikaf, waktu tak boleh, insya-Allah pahala itu dilanjutkan, dipencenkan dia daripada kerja, tapi dia boleh pulangan. Untuk tak untuk kita? Macam tadi, solat tarawih sekali dengan imam sampai sudah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri sampai cerah. Nak kata nak kita? Jangan lari. Kalau lari juga pegang. Nah, kata tak ingat kau hadis ustaz baca malam ni. Baiklah. Jadi kalau boleh 10 akhir Ramadan taharru Lailatul Qadri, adalah kita cuba hidupkan malam kita tu untuk mendapat Lailatul Qadar. Ada orang tanya, ustaz, nak tahu macam mana Lailatul Qadar boleh ke tak boleh? Sebab ada dalam buku dia kata Lailatul Qadar ni malam tu angin tak menyalak senyap. Pokok-pokok tunduk belaka. Hak sedap lagi dia kata air telaga naik. Air laut tak masin. Orang kata gini ya senang. Kita bawa kemah pergi iktikaf tepi laut. Ya. Pukul 10 malam masih lagi. Tak ada tanda tuan-tuan. Ada orang yang Allah Taala buka hijab, dia nampak tanda. Ada orang dia tak rasa apa. Ada orang dia rasa malam tu tenang je. Dia sedar tengah malam, biasa payah nak bangun malam. Dia bagi sedar pukul 1 rasa tenang, rasa nak ibadat. Itu orang Allah Taala beri taufik kepada dia untuk beribadat pada Lailatul Qadar. Jadi kita jangan tunggu rasa, kena buat. Duk tunggu air, rasa tak tenang malam ni pakai tidur dia. Duk kali. Sebab hak Nabi beritahu kepada para sahabat, tanda Lailatul Qadar tu besok baru tahu. Subuh esok kita sujud atas tanah, mana hujan malam tu. Jadi lepas dalam malam. Pada tu orang ni, setengah orang ni, bila malam 10 akhir dia duduk atas gambar kita. Ustaz, tengok matahari tempat kami ni, dia punya cahaya orang panggil sinar gitu. Kan? Lailatul Qadar kah malam? Dia kata duduk lagi. Oh, dia kata duduk lagi, tak puas hati dia. Manakala kita kata ya dah kak, pakai tak pergi dalam malam tu. Kita pun kena ustaz ni nak keluar hukum ni, kena hati-hati juga dengan talbis iblis tu, mainan syaitan tu. Dia kata Lailatul Qadar malam beres ustaz kaya. Jadi malam ni tak payah gila pun dah. Moga boleh dah 1000 malam, 1000 boleh dah malam. Baik. Mana insya-Allah setiap orang yang beribadat 10 akhir Ramadan dia akan melalui satu malam Lailatul Qadar. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Kalau kita tahu alhamdulillah. Kalau kita tak tahu dapat juga pahala. Malaikat sudah tulis. Jangan kata rugi. Kemudian yang ke-10, ihzariz dzunub, jauhkan diri daripada sebarang jenis dosa. Dosa hak melompat, pergi pak buat maksiat, pergi tempat-tempat ini, insya-Allah kita ada piuh atas kepala cotek ni. Tak pergi dah tak. Insya-Allah tak pergi. Kau boleh kilah lagi piuh. Tak kilah dah. Tak kilah apa. Tapi dosa hak dalam ni dia panggil zunub al-qulub, dosa dalam hati. Ini kena beki. Hasad, boleh puasa tapi hasad dengki dengan orang. Berdendam dengan orang tak habis-habis lagi. Walaupun kita kata setengah Syaban lagi kena settle, tak settle juga. Mana dosa batin kadang-kadang tak lepas walaupun kita puasa. Dosa mulut duk cakap hal orang tak lepas.
Dosa tumbuk orang dosa ni insya-Allah lepas, tapi kita kena hapuskanlah dosa-dosa ini, sebab tujuan kita puasa itu Allah nak didik kita menjadi orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa kena jauhkan dosa dengan maksiat. Ada satu dosa yang boleh sebut atau tak boleh sebut ni, takut dia memarah. Boleh sebut ke tak? Kita kata bulan Ramadan lah peluang besar untuk kita nak berhenti dosa merokok. Tu minta izin tulisan itu. Minta password dulu nak masuk ni. Nah, jangan marah. Anak pergi hospital, tak tersebutlah nama hospitalnya, mak tak molek. Sahabat kita ni masuk tengok, dia tulis siap di baju t-shirt, dia pakai di baju. Di hospital, banyak macam mana, pok gak tahan keluar. Dia kata, biar putus tunang, jangan putus rokok. Oh, sedap ayat dia. Biar putus tunang, jangan putus rokok. Patut pok gak boleh hambak dah, pasal bahasa tidak harmoni. Dalam hospital mana boleh macam tu. Hospital ni tempat orang tak merokok. Nak dengar asal lagi cerita, kau habis masa dah cerita rokok, nak dengar? Sedap juga cerita ni. Suami isteri ni pergi Mekah umrah. Sahabat saya ni cerita sendiri, sanak dia sendiri dengar. Mana sanak tinggi. Bini ni bila sudah tawaf sa'i sudah dah, pergi dekat Kaabah, berdoa khah kepada suami dia ni, ya Allah ya Tuhanku, hidayahlah kepada suami ni supaya boleh tinggal rokok, biar boleh berhenti rokok, benci ke rokok, balik Mekah ni tak sirah. Menangis dia. Balik-balik di hotel, jumpa suami. Bang, salah dia dengan suami. Saya hari ni sungguhlah syahdu, dia kata. Doa khas untuk abang. Suami bersengih suka. Ingat doa apa? Dia kata minta apa? Saya minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala masuk ke dalam hati abang ni, benci kepada rokok, tak mau dah rokok, balik Mekah ni tak rokok dah. Tok laki dia pun patutnya amin lah bini doa. Dia angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, minta cancel balik doa dekat Kaabah. Kita kata ada juga bahasa jenis cancel doa Mekah. Tuan-tuan jangan cancel doa saya malam ni. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, dengan nama-Namu yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi, berilah hidayah dan taufik kepada kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang masih sayang pada rokok, bencikanlah rokok ni bermula Ramadan tahun ni, taufiklah kepada mereka dapat tinggalkannya insya-Allah ya rabbal alamin. Derah tak derah kami teh. Insya-Allah jadi dah tu. Jangan cancel pula lapar. Minta tak imeh maya ajak mula cancel apa nak nyanyi. Baik, yang terakhir sekali para jemaah sekalian sebagai penutup, Ramadan adalah bulan kita banyaklah berdoa, banyak berzikir. Sebab dalam ayat puasa Allah sebut, tengah-tengah cerita puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tuhan kata apa? Iaitulah bulan Ramadan ni, dalam hukum dia, bila hamba aku tanya tentang aku, bagi tahulah hamba aku ni dekat, aku perkenankan doa. Ni ada kata, betul ke Tuhan perkenan doa? 5 tahun dah kita doa, tak lulus lagi projek. Dia cara Tuhan nak perkenankan doa, yang pertama sekali, doa kita tu dia terima, boleh pahala. Sama ada dia luluskan permohonan kita atau tidak, itu kuasa Allah. Ada kalanya Tuhan tak lulus, sebab apa? Tak layak dengan kita. Kita minta pelik sangat. Mungkin kalau kita dapat projek ni, kita terlibat dengan riba, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan macam-macam penindasan, macam-macam lara, tak kenal Tuhan, maka Tuhan stop, tak bagi. Itu satu. Ada satu lagi, Allah tak beri hak kita nak, tapi dia tukar dengan benda lain yang lebih baik. Yang pentingnya, doa kita tu semua dimustajabkan, kita boleh pahala di akhirat. Sebab tu Nabi kata, ad-du'a'u ibadah. Doa itu ibadat. Baiklah, tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 wasiat untuk Ramadan kita tahun ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jadi ana akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.